Salam sejahtera kepada anda semua. Dan bersama dengan saya Azlin Al-Sambas, pencinta novel-novel Melayu dan e-books tanah air serta penyampai suara dalam dunia naratif Malaysia. Ini adalah ulasan novel hasil karya daripada salah seorang novelis terkenal yang telah lama mencipta nama dalam bidang penulisan. Serba sedikit tentang penulis, beliau menggunakan nama pena Hana Efrina. Dilahirkan pada 17 Februari 1993 di Terengganu. Telah berumah tangga dan memiliki 2 orang cahaya mata. Merupakan lepasan diploma in Business Studies dari UiTM Kuala Terengganu dan telah menamatkan pengajian dalam ijazah sarjana muda pengurusan operasi pentadbiran perniagaan kampus Puncak Alam. Pada Januari 2019, penulis telah menamatkan pengajian dalam Master in Office System Management. Sangat mengagumkan. Selain daripada itu juga, novelis Hana Efrina seorang penulis yang sangat kreatif kerana setiap karya yang terhasil daripada idea beliau adalah sangat-sangat beragam dan membuatkan pembaca tidak pernah jemu. Penulis telah banyak menghasilkan karya versi cetak dan juga versi e-books. Buat masa sekarang, karya versi e-books telah mendominasi karya versi cetak dan kepada semua pencinta novel dan e-books tanah air, jangan ketinggalan untuk mendapatkan karya-karya beliau daripada novelis Hana Efrina sendiri ataupun daripada mana-mana penjual novel dan e-books yang sah. Karya novelis Hana Efrina yang telah saya pilih untuk ke udara dalam episod kali ini bertajuk Gus the Evil Guy. Mari kita hayati sinopsisnya. Pertemuan mereka meninggalkan kesan hitam dalam hidup Aileen. Diperkosa oleh kanak-kanak berusia 10 tahun, 3 usianya baru mencecah 5 tahun. Apa sangatlah kanak-kanak naif Aileen bisa mengerti. Apatah lagi sejak kecil, Aileen sudah terpesona dengan kekacakan wajah seorang Gus Shiraz. Lin, kita main kahwin-kahwin nak tak? Kata Gus. Nak, Lin nak kahwin dengan abang? Kata Aileen. Kalau nak kahwin dengan abang, Lin kena buat macam ni dengan abang. Kata Gus. Aileen tak tahu apa yang Gus buat itu salah. Hanya mampu mengadu sakit pada Umi dan Walid kesan perbuatan Gus terhadapnya. Atas rasa simpati dan terhutang budi, tiada tindakan undang-undang diambil ke atas Gus. Tapi dengan satu syarat, sampai mati, seluruh keturunan Gus tidak boleh muncul di hadapan Aileen dan keluarganya lagi. Tidak pernah terlintas dalam hidup Gus selama ini yang dia akan dibuang oleh Puan Fuziah. Salah dia anda dia terpengaruh gara-gara maksiat yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Puas Gus melutut, puas Gus merayu. Sudahnya Gus tetap juga terpaksa merempat di kaki 5. Nasib menyebelahi Gus saat dia dikutip dan diasuh oleh Ustaz Jamil sehingga dia menjadi lelaki yang agak terhormat dan dikenali di Malaysia. Aku nak kau cari perempuan ni sebab aku masih ada hutang yang belum aku selesaikan dengannya. Kata Gus. Gus muncul dalam hidup Aileen sebagai Shiraz. Pelbagai cara Gus guna untuk tambat hati Aileen. Gus dah tak nak buang masa. Makin cepat dia miliki Aileen, makin cepatlah beban perasaan bersalah itu bakal berkurangan. Let's get married, Lin, kata Gus. I have been raped. Hampir 25 tahun yang lalu, kata Aileen. Terkebam bibir tanpa sepatah kata. Andai saja Aileen tahu siapa dirinya yang sebenar, tentu Aileen tak akan melayan dia sebaik ini. Saya tak kisah siapa pun awak. Saya juga tak kisah apa pun yang pernah berlaku dalam hidup awak. Saya ikhlas mahukan awak. Kata Gus. Pujuk rayu Gus buat hati Aileen tercuit. Sekali lagi aturan hidup Gus dan Aileen ditentukan oleh dia. Mereka berkahwin atas dasar rela. Saat kebenaran itu terbentang luas, Gus dah terlebih dahulu bersedia dengan perisai bagi memastikan Aileen sentiasa ada bersamanya. Bagi Gus, andai dia menjadi lelaki pertama yang menyentuh Aileen, biarlah dia juga menjadi lelaki terakhir yang memiliki gadis itu. Gus Shiraz bin Ghaffar. Don't tell me, kata Aileen. I'm that boy, Lin. Gus yang sama pernah rosakkan hidup awak. Saya berusaha dengan awak dan saya tahu awak akan bencikan saya. Untuk kesalahan yang pernah saya lakukan, saya sanggup hadap kebencian awak tu. Asalkan awak tak minta saya lepaskan awak. Kata Gus. Mana mungkin Aileen mampu hidup dengan lelaki yang dah buat dia terasa rendah diri hampir berpuluh tahun lamanya. We already make a deal, Lin. Awak sendiri dah pun turunkan tanda tangan di situ. Dalam perjanjian tu, andai kata hubungan kita sebelum ni hadirkan satu nyawa dalam rahim awak, hak penjagaan akan diserahkan sepenuhnya kepada saya sekiranya awak tuntut cerai daripada saya. Kata Gus. Aileen tak tahu waktu bila dia tanda tangani perjanjian karut itu. Yang dia tahu Gus dah guna satu-satunya kelemahan yang dia ada. Dan kau buat kebencian aku makin berganda terhadap kau, Gus. Kata Aileen. Aileen sangka perkahwinan kali kedua ini bakal menemui titik bahagia. Terduga sekali lagi kerana Gus Shiraz itu adalah lelaki durjana yang pernah dia kenali satu ketika dahulu. Some mistakes are unintentionally and they really need a second chance, Aileen Nerissa. Kata Gus. Gus harapkan peluang kedua. Persoalannya, wujudkah peluang kedua buat lelaki durjana seperti dirinya? Semuanya bakal terjawab dalam Gus the Evil Guy. Kadang-kadang peluang kedua itu harus untuk melaka bahagia.
Itu tadi sinopsis dari novel Gus The Evil Guy, hasil karya daripada novelis Hannah Efrina. Kita akan menyelami watak-watak dalam kisah ini dan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan saya Azlin Al-Sambas dalam Dunia Naratif Malaysia. Penulis telah menciptakan 10 watak untuk melengkapkan dan mencantikkan kisah ini, iaitu Gus Shiraz, watak utama lelaki, Aileen Narisa, watak utama wanita, Puan Fuziah, ibu kepada Gus Shiraz, Ustaz Jamil, bapa angkat kepada Gus Shiraz, Tuan Jalal, bapa tiri kepada Gus Shiraz, Leo, detektif kepada Gus Shiraz, Tuan Najmi dan Puan Lina, ibu bapa kepada Aileen Narisa, Sari, sahabat kepada Aileen Narisa, dan Hekal, bekas suami kepada Aileen Narisa. Watak pertama adalah Gus Shiraz. Dia seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia sentiasa berusaha untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Dia seorang yang bijaksana, terutamanya ketika berhadapan dengan respon Aileen dalam setiap keadaan. Dia seorang yang tetap pendirian, tidak pernah ada penyesalan dalam setiap keputusan yang telah dibuat. Dia seorang yang berani, tidak gentar untuk menghadapi segala risiko dalam setiap tindakan yang diambil. Dia seorang yang ikhlas mencintai. Dia menikahi Aileen Narisa bukan semata-mata untuk menebus kesalahan, tetapi kerana cintanya kepada Aileen. Dia seorang yang tegas tetapi penuh dengan kasih sayang. Watak ini sempurna secara luaran dan dalaman. Semua personaliti ini terserlah sepanjang masa dan stabil dari awal kisah sehinggalah tamat. Watak pertama wanita iaitu Aileen Narisa. Dia seorang wanita yang berdikari. Dia kehilangan ibu bapa ketika remaja, jadi semua perkara dilakukan sendiri. Seorang yang kuat menghadapi dugaan hidup tanpa sokongan sesiapa pun. Dia tetap melangkah dan menjadi wanita yang berkerjaya. Dia sentiasa merasa rendah diri. Ini berpunca daripada kesan trauma masa lalunya. Seorang yang agak lemah dalam mengendalikan emosi. Dia memaksa diri untuk menukar perasaan cinta menjadi benci. Akibatnya usaha itu memenatkan dia. Dia seorang yang suka mengikutkan kata hati. Dia selalu membuat keputusan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Watak Aileen Narisa ini adalah cantuman sempurna dengan watak Gus Shiraz. Paduan yang sangat cantik dan serasi. Seterusnya adalah Puan Fuziah. Dia seorang yang syarat dengan masalah kehidupan pribadinya sendiri. Seorang yang keras hati dan tidak rasional ketika berhadapan dengan masalah. Watak ini membuatkan kisah ini menjadi lebih kuat dan sedikit tragis. Watak seterusnya adalah Ustaz Jamil. Dia seorang yang setia. Dia seorang yang rendah hati, tidak pernah meletakkan darjat, wang dan kuasa itu di tempat pertama dalam hidup. Dia seorang yang penuh dengan kasih sayang, menjaga Gus Shiraz dengan sangat baik seperti anak kandung sendiri. Positif dalam berfikir, dia sentiasa memberikan kekuatan dan sokongan kepada Gus Shiraz dalam setiap ujian yang dihadapi. Dia seorang yang berjiwa pendidik. Dia berjaya mendidik Gus Shiraz menjadi seorang anak yang baik, cemerlang dari aspek akademik dan penuh dengan adab. Dia seorang yang sentiasa tenang. Watak ini seolah-olah menjadi penawar kepada plot-plot yang mencengkam jiwa dalam kisah ini. Watak seterusnya adalah Tuan Jalal. Dia seorang yang sangat jahat. Dia menjadi punca Gus Shiraz melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya di usia yang masih kecil. Dia seorang pendera. Watak ini walaupun hanya sebentar saja tapi kesannya terasa sehingga ke akhir kisah. Watak seterusnya adalah Leo. Dia seorang yang prihatin. Dia sentiasa prihatin dan faham keadaan emosi Gus Shiraz. Seterusnya adalah Tuan Najmi dan Puan Lina. Watak yang paling dominan dalam diri mereka berdua adalah mereka bertindak terburu-buru sehingga mencetuskan konflik besar. Tuan Najmi dan Puan Lina adalah nadi kepada kisah ini. Dari merekalah semua masalah bermula. Seterusnya adalah Sari. Sari adalah seorang yang ceria, nakal, bijak, peka terhadap isu-isu semasa dan merupakan seorang sahabat yang ikhlas. Watak ini menjadikan kisah ini sedikit comel dengan kewujudannya. Watak terakhir adalah Hekal. Dia seorang yang satu saja sifatnya adalah egois. Itu tadi penganalisaan watak-watak yang mencantikkan kisah ini. Seterusnya kita akan menghayati pengajaran-pengajaran yang baik untuk jadikan pedoman dalam kehidupan kita semua. Kepada semua pendengar di luar sana, diharapkan anda masih lagi setia bersama dengan saya, Azlin Al-Sambas dalam Dunia Naratif Malaysia. Jika kisah di antara Gus dan Aileen ini terjadi kepada anak-anak, jika anda adalah ibu bapa mangsa, jangan cepat menghukum. Dapatkan nasihat profesional terlebih dahulu dan juga pastikan pemeriksaan doktor dibuat untuk mengetahui sejauh mana kesan yang terjadi kepada diri mangsa. Sebagai ibu bapa, pastikan anak-anak tidak terdedah kepada perkara-perkara yang negatif sehingga mengundang rasa ingin tahu dalam diri mereka kerana kanak-kanak sangat cenderung untuk mengikut dan mencuba apa yang orang dewasa lakukan. Pantau persekitaran anak-anak, pastikan anak-anak sentiasa selamat ketika bermain bersama kawan-kawan mereka. Jika anda adalah ibu bapa pelaku, bimbing anak-anak untuk memperbaiki kesalahan, bukan mengabaikan mereka. Bertanya kepada anak tersebut apakah yang menjadi pemicu si anak bertindak seperti itu supaya punca masalah dapat dibasmi.
kepada mangsa yang berada di posisi Aileen Narisa, jika trauma masa kecil anda berterusan, dapatkan bantuan profesional supaya mental emosi anda sentiasa terjaga. Ini kerana trauma yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pahit seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Kepada pelaku yang berada di posisi gas Shiraz, sekiranya anda telah melakukan kesalahan ketika anda masih kecil dan anda belum memahami yang perbuatan anda itu salah, itu bukanlah salah anda. Tetapi setelah anda dewasa dan anda telah memahami yang mana salah dan yang mana betul, anda wajib untuk sentiasa beringat dan memastikan kesalahan yang telah anda lakukan ketika anda masih kecil itu tidak berulang lagi. Itu tadi pengajaran-pengajaran yang baik daripada novel Gus, The Evil Guy, karya daripada Hannah Efrina. Setelah ini ada beberapa pesanan untuk semua pendengar, khususnya para pencinta novel, tentang mesej yang telah disampaikan oleh penulis tentang fantasi dan realiti, serta peringatan ringkas yang penting untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan saya Azlin Al-Sambas dalam Dunia Naratif Malaysia. Kepada semua para pencinta novel, ini adalah salah satu karya yang hebat daripada novelis Hannah Efrina, di mana penulis telah menyampaikan mesej yang sangat penting berkaitan dengan sentuhan seksual tanpa sedar yang terjadi di kalangan kanak-kanak. Sebagai ibu bapa terutamanya yang memiliki anak perempuan, anda harus sentiasa peka tentang pergaulan anak-anak anda. Berwaspada selalu. Di samping itu juga, ini hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh novelis Hannah Efrina. Mungkin ada beberapa plot yang tidak logik jika dibawa ke alam realiti. Sebagai contoh, seorang ibu mengusir anaknya sehingga merempat di kaki lima oleh kerana si anak tersebut telah melakukan kesalahan pada ketika usianya baru 10 tahun. Tidak pernah terjadi perkara ini di negara kita. Biasanya setiap ibu bapa pasti akan melindungi anak-anak tidak kira apa sekalipun kesalahan anak-anak tersebut. Tindakan pengabaian seperti ini juga salah di sisi undang-undang. Seterusnya, pelaku berkahwin dengan mangsa. Ini sangat mustahil untuk berlaku. Seperti yang dikatakan tadi, ini hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh novelis Hannah Efrina dan beliau berhak sepenuhnya untuk menentukan apakah jalan cerita yang beliau rasakan terbaik untuk karyanya. Sebagai pembaca, hormatilah hak seorang penulis. Peringatan kepada anda di luar sana, Gus, The Evil Guy ini adalah kisah tentang trauma masa kecil dan juga konflik suami isteri. Oleh sebab itu, karya ini tidak sesuai dibaca oleh kanak-kanak berusia 17 tahun ke bawah. Kepada ibu bapa, pantau bahan bacaan anak-anak anda. Ini kerana usia menentukan kematangan dalam berfikir dan menganalisa. Jika bahan bacaan yang dibaca tidak sesuai dengan usia individu, dibimbangi mesej-mesej yang baik dalam karya tersebut tidak sampai kepada pembaca. Itu tadi beberapa pesanan untuk semua pendengar dan tentang apa yang tidak logik jika dibawa ke alam realiti, serta peringatan ringkas yang penting untuk anda semua, khususnya para pencinta novel. Seterusnya, yang tidak dilupakan kepada pemilik karya Gus, The Evil Guy. Dengarkan suara hati pembaca yang khusus buat anda, tidak kira di mana pun anda berada. Kepada novelis Hannah Efrina, semoga anda terus berdiri kukuh dalam bidang penulisan dan jangan pernah lelah untuk berjuang dalam industri ini. Walaupun sudah pasti dugaan datang silih berganti, tetapi semua pencinta novel mengharapkan anda tetap fokus dan terus bersemangat untuk menghasilkan karya yang terbaik dari masa ke semasa. Perjuangan anda untuk mencapai fasa stabil bukanlah mudah, tetapi saat ini anda telah menjadi salah seorang yang terbaik di antara yang terbilang. Kini nama Hannah Efrina sudah tidak asing lagi di hati para pencinta novel. Berakhirlah sudah ulasan novel Gus, The Evil Guy, karya daripada novelis Hannah Efrina. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya Azlin Al-Sambas dalam Dunia Naratif Malaysia. Kita jumpa lagi dalam ulasan yang akan datang. Salam hormat dan salam penuh kasih sayang buat anda semua.